إلا الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله waf'alul khair la'allakum tuflihun. Tuan-tuan sidang jemaat yang mulia, sesudah menjadi ketentuan atau ketetapan Allah bahawa manusia akan mengalami atau menempuh 5 zaman atau peringkat dalam hidupnya. Peringkat itu ialah peringkat bayi, peringkat kanak-kanak, peringkat remaja, peringkat dewasa dan peringkat tua. Tiap-tiap peringkat mengambil masa bertahun-tahun sebelum memasuki peringkat yang berikutnya. Dan setiap peringkat manusia, dalam setiap peringkat manusia, bukan sahaja menerima perubahan fizikal, tetapi juga perubahan amal, hati, perasaan, nafsu, serta tenaga zahir dan batin. Semuanya meningkat kepada kematangan, dan proses kematangan ini memakan masa lebih kurang 60 tahun. Selepas 60 tahun, seseorang itu akan beransur-ansur kembali kepada sifat asalnya, iaitu sifat kanak-kanak dan sifat bayi. Akhirnya ia akan mati. Firman Allah Ta'ala, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura inna ja'alnal insana min nutfatin amshaj nabtali fa ja'alnahu sami'an basira. Artinya, bukankah telah datang atasnya manusia satu waktu, suatu masa, sedangkan dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disentuh. Sesungguhnya manusia itu telah diciptakan manusia dari setetes air mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan dan berbantah-bantah. Dan kerana itu mereka tu diberi kuasa untuk mendengar dan melihat. Innahu wasami'ul basir. Dan firman-Nya lagi, wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi afala ya'qilun. Surah Yasin, dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, nescaya kami kembalikan dia kepada kejadiannya yang asal, iaitu lemah dan kurang akal. Makin lama kurang akal. Maka apakah mereka tidak memikirkannya? Sidang jemaat yang dimuliakan, di peringkat keadaan, di peringkat kanak-kanak dan remaja, manusia mengalami pertambahan paling subur dan penting, dan mudah pula dicorakkan mengikut bentuk pendidikan atau diterima jika dalam pendidikan yang diterimanya itu adalah baik, maka suburlah rohnya dan jiwanya dan sifatnya, dan baiklah banyaklah sifat-sifat mahmudahnya. Tetapi sebaliknya, kalau pendidikannya salah, akan meliarkan nafsunya dan merosakkan jiwa.
akibatnya perasaannya akan turut menjadi kasar, keras dan kotor, dan dapat dilihat pada sikapnya, akhlaknya, percakapannya dan perjalanan hidupnya. Kalau baik batinnya atau baik hatinya, baiklah kehidupan lahirnya. Tetapi kalau jahat batinnya, kalau jahat hatinya, maka jahatlah juga kehidupannya, kehidupan lahirnya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wa hiyal qalb." Maksudnya, dalam diri anak Adam itu ada segumpal daging. Kalau baik daging itu, maka baiklah seluruh anggotanya yang lain. Tapi kalau jahat daging itu, maka jahatlah juga anggota dia yang lain. Ketahuilah daging yang dimaksudkan itu ialah hati. Tahap umur manusia ketika berada di kemuncak atau pertumbuhan dan pada awal penurunannya ialah 40 tahun. Nak menjadikan manusia itu subur, 40 tahun lama masanya. Ya. Pada waktu itu segala-galanya sudah cukup. Dia sudah cukup dewasa. Sama ada fizikalnya, akalnya, jiwanya, perasaannya maupun nafsunya. Selepas 40 tahun bermulalah proses penurunan fizikalnya, akalnya, jiwanya dan perasaannya. Walau bagaimana diusahakan sekalipun fizikalnya, tidak mungkin akan berkembang lagi. Begitu juga mentalnya. Dan begitu juga akalnya. Kalau cerdik, cerdiklah ia. Kalau kuat jiwanya, maka kuatlah jiwanya. Dan kalau baik nafsunya, baiklah dia. Begitu juga sebaliknya. Kalau bodoh, takkan ia menjadi cerdik selepas itu. Setelah umur 40 tahun. Kalau dia bodoh, dia tetap akan jadi bodoh. Takkan jadi cerdik lagi selepas itu. Kalau malas, sukarlah dia hendak jadi rajin. Dan kalau masuk sekolah ia hendak menjadikan soleh. Kalau dia menjadi sukarlah dia hendak menjadi orang yang soleh. Walaupun dia sudah semua 40 tahun lebih. Dan begitu juga seterusnya. Ya, cuma pada sekali-sekala Allah ubah perasaan, ubah kebiasaannya untuk menjaga akidah manusia. Untuk menjagakan akidah kita ni yang penting. Bahawa kita sedar Allah itu maha berkuasa untuk melakukan segala-galanya. Tapi kebiasaannya dia tak berlaku. Tak boleh diubah. Bukan serta-merta. Kena ada proses. Sebab itu kalau kita ingin mencorak hidup kita betul-betul sebelum 40 tahun. Sebelum berumur 40 tahun. Ya. Pepatah Melayu ada berkata, kalau hendak melentur buluh, lenturlah semasa menjadi rebung dahulu. Dia tidak akan boleh lentur kalau dia sudah jadi buluh. Sidang jemaat yang dihormati sekalian. Kadang-kadang kita selalu juga dengar orang berkata, waktu muda kita ini kita enjoy dahulu. Nanti apabila tua barulah kita beribadat. Apakah kita begitu senang? Apakah kita ingat senang untuk beribadat? Bila teringat, terus boleh dilakukan. Sedangkan pada pengalaman hidup manusia, orang yang tidak dilatih beribadat dari kanak-kanak lagi, susah nak memperbuatnya untuknya walaupun dia berkehendak untuk berbuat demikian. Walaupun ada keinginan untuk melakukan demikian. Begitu juga sebaliknya. Sangatlah tidak menasabah kalau orang berkata ia hendak berkebun waktu tuanya kerana mahu berehat pada waktu mudanya. Begitu juga tidak menasabah kalau di waktu muda kita dilatih dengan maksiat, dengan berpoya-poya. Kemudian di waktu tua menjadi abid. Menjadi abid dan yang bertakwa. Dan ini adalah kerana jiwa yang sudah biasa, sudah sebati dengan maksiat atau mengikut hawa nafsunya dan rakus sehingga tua di dalam keadaan bergelumang dengan dosa dan noda, takkan boleh diubah menjadi jiwa yang taat, jiwa yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang ingin sekali untuk berubah. Walaupun itu ingin berubah tapi tak boleh nak berubah. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda,
man atat alaihi arba'una sanah fal lam yaghlib khairuhu syarruhu wa lam yaghlib khairuhu syarruhu fatahajjaz ila nar. Barang siapa umurnya sudah meningkat 40 tahun, maka kejahatannya atau kebaikannya belum lagi mengatasi kejahatannya, maka bersiap sedialah untuk dimasukkan ke dalam neraka. Ya, mengapa Rasulullah berkata demikian? Bukankah ampunan Allah Ta'ala dan pertolongan mengatasi segala-galanya? Jawabnya ialah kerana Rasulullah ingin memberitahu kita bahawa sifat-sifat yang baik, amal-amal soleh, akhlak mulia, nafsu yang terdidik, iman dan takwa bukannya datang sendiri secara mengejut, tak ada. Dan tiba-tiba ianya mesti dipelajari, mesti dicari, mesti diasuh, mesti dididik. Dan dia tidak akan datang mengejut begitu saja. Dan diamalkan selalu dari kecil, barulah ia itu akan menjadi sifat dan akhlak kita. Orang yang terus menerus berada dalam kancah maksiat sehinggalah menjangkau 40 tahun dan masih tidak berubah, memang layak dan menasabahlah dihumban ke dalam neraka. Ya, samalah keadaannya seperti seorang yang sudah lama berpenyakit kudis atau tokak atau darah tinggi atau kencing manis atau lemah jantung atau kesemuanya sekali. Apabila sudah kronik, dah hampir nak mati, barulah berjumpa dengan doktor, barulah hendak berjumpa dengan doktor untuk mengubat penyakit-penyakit yang telah ada dalam dirinya itu. Tentulah harapan untuk sembuh tipis sekali. Sangat tipis sekali. Kerana dia sudah biasa bergelomang dengan dosa dan sebagainya. Ya, sekali-kali demikian, begitulah juga orang-orang yang sudah berpuluh-puluh tahun bergelomang dengan dosa dan maksiat tidak akan merasa sukar. Tentu akan merasa sukar untuk mengerjakan ibadat walaupun ia sudah mula sedar dan sangat ingin untuk membuat perubahan. Seseorang yang sudah berumur 40 tahun tetapi tidak kenal Allah, tidak kenal ibu bapaknya, tidak kenal akhirat, tidak kenal Islam, tidak kenal iman, tentulah payah hendak menjadikannya kenal dan kasih kepada Allah. Selepas itu, sudah umur 40 tahun, tak kenal lagi, payah nak kenal lagi setelah itu. Samalah seperti seorang anak yang tidak tahu siapa ibunya. Tiba-tiba, waktu umurnya 40 tahun, baru diperkenalkannya kepada ibunya. Iaitu untuk menanam kasih sayang, susah. Sudah 40 tahun baru kenal ibunya, susah dia nak kasih kepada ibunya tu. Muliakan boleh, hormat boleh, tapi kasih payah. Kerana dia sudah lama kasih dengan ibu angkatnya tu. Ya? Begitu dia dah kasih dengan maksiat, bila sudah 40 tahun baru sedar, payah dia nak kembali kepada kebenaran. Umat Islam perlu sedar dan faham betul-betul akan hakikat ini, agar usaha membaikkan diri lahir dan batin tidak ditangguh-tangguhkan lagi. Jangan bertangguh. Mesti kejap itu juga untuk melakukan perubahan sebelum umur 40 tahun. Hakikatnya. Jadi untuk jangan bertangguh-tangguh lagi. Pendidikan mesti dibuat sewaktu kanak-kanak lagi. Jinakkan nafsu waktu ia belum liar. Lagi latih anak-anak dengan segala kebaikan zahir dan batin sewaktu mereka belum pandai membuat jahat. Sebelum mereka pandai membuat jahat, dan kemudian lanjutkan latihan itu hingga mereka remaja dan dewasa. Dan masalah, dan insya-Allah barulah nanti kebaikan itu sudah dilakukannya. Senang bagi dia untuk melakukan kebaikan. Tetapi semalangnya di zaman sekarang ini anak-anak orang Islam dididik secara barat.
berpakaian secara barat, berakhlak secara barat, bergaul secara barat, segala-galanya semua secara barat. Hasilnya mereka tidak kenal Allah, tidak kenal Rasul, tidak hormat kepada guru dan orang tua, derhaka kepada ibu bapa, tidak malu, sombong, hasad, dengki, tamak, bakhil, gila dunia, gila puji, dan lain-lain lagi sifat mazmumah, sifat-sifat yang keji. Sebab itulah sekarang ini berlaku dengan berleluasa rasuah, curi, rompak, tipu, zina, dadah, arak, pergaulan bebas, dan lain-lain lagi maksiat. Untuk membaikkan keadaan ini, pendidikan Islam mesti diterima dan dilaksanakan sebagai bagi yang sudah dewasa. Sebelum dia menjadi dewasa, dilaksanakan daripada kecil-kecil lagi. Ya. Rajin pula tu ya. Rajinlah mendengar ceramah agama, mendengar dakwah, dan bersungguh-sungguh bermujahadah. Bersungguh-sungguh bermujahadah, dan bagi yang sudah tua, taubatlah. Banyak taubat kepada Allah SWT. Menyesal segala kejahatan yang dilakukan itu. Ya? Bertaubatlah selalu dengan bersungguh-sungguh kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memelihara kita daripada api neraka. Barakallahu li. Barakallahu biwalakum bil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum biayati wa zikrul hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas sami'un alim. Alhamdulillahilladzi waffaqana li'ada'il jumu'i wal jama'at wa hadana bisabili ta'at. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kamu kepada Allah dengan mematuhi segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan kamu sekali-kali kamu mati melainkan kamu dalam keadaan beragama Islam. Wa'lamu anna Allah Ta'ala shalla ala nabiyhi qadima. Faqala Allah Ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. Berilah pertolongan kepada agama Islam dan sekalian muslimin. Ya Allah, berilah keampunan kepada sekalian muslimin dan muslimat, dan teguhkanlah mereka di dalam agamamu. Ya Allah, ya Karim, ya Rahman, ya Rahim. Kami memohon keredaanmu, kami memohon kurniaan dan keredaanmu, pertolongan dan bantuanmu kepada Duli dan juga kepada Duli yang Maha Mulia Datuk Seri Bangda Yang Mulia Sultan Perak Raja Nazrin Shah, Raja Nazrin Muizzuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah,
Mudah-mudahan diberi hidayah kepada tuanku untuk memimpin negeri ini dengan kepimpinan yang sempurna, yang baik, yang dapat memakmurkan negara ini dan juga negeri ini khasnya. Mudah-mudahan untuk memajukan lagi syiar Islam di negeri ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adl wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanbaghi anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tazakkarun. Fadhkurullahal azim yazkurukum wa la zikrullahi akbar. Aqimus shalah.